Hello. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ni sambung kitab kita Al-Jawhar Al-Mawhub. Surat 11, Tanbih, peringatan. Tanbih ni peringatan. Kita membicarakan tentang masih lagi tentang ilmu, mengajar ilmu dan menuntut ilmu. Masih lagi. Ini peringatan pula. Sebelum ni tentang kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Kelebihan orang yang menyampaikan ilmu dan menuntut juga. Ini peringatan. Lepas dah kita cerita kelebihan, dia ada peringatan. Peringatan pula supaya kita tak terleka lah. Tanbih, peringatan. Kata pengarang, tak dapat tiada tu mestilah. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Membaikkan niatnya. Tak nak lepas kita menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan menyampaikan ilmu, tapi pastikan menuntut ataupun menyebarkan ilmu tadi tu biar niat tu betul. Dia nak betulkan niat pula. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Salah niat, maka yang baik pun boleh jadi jahat. Dan daripada Rasulullah SAW satu hadis ni, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma
yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Artinya, beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik, niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Nabi pesan kat kita ni, khususnya bagi belajar dan mengajar lah. Sebenarnya kita boleh kiaskan semua amal-amal yang lain sama juga, yang mana beberapa daripada amal kita nampak amalan yang dilakukan rupanya rupa dunia. Nampak tu amalan, bila sebut amalan ni, perbuatan yang kita buat tu nampak dunia. Memang nampak tu keduniaan. Kemudian jadi ia dengan baik. Maksud tiba-tiba yang dunia tadi tu jadi baik. Bahasa lain dapat pahala. Walaupun amalan tu amalan dunia. Macam mana boleh jadi tu? Daripada dengan baik, niat itu daripada amal akhirat. Dia niat kerana akhirat. Tengok kan? Apa amal dunia? Amal dunia, kita buka kilang baju, kilang kain, tu amal dunia. Amalan dunia, nak cari duit lah, bekerja berniaga. Kilang kain ataupun kilang baju lah. Tapi maka dengan sebab itu tak dapat apa-apa lah hal dunia kan. Tapi kalau dia niat untuk akhirat, maka dapat pahala dengan dia buka kilang tu. Apa? Amal akhirat. Dia buat kain, dia buat baju dengan niat untuk orang tu tak aurat. Aurat tu kan akhirat. Maka dia buka kilang tu dapat pahala. Dia menjual. Dia jual beli tu pun dapat pahala. Sedangkan amalan tu kita nampak amal dunia. Macam itulah yang bab-bab lain pun jual motor. Memang motor tu amalan dunia. Niat dia nak jual motor kat Pak Haji ni, mudah dia nak pergi surau masjid. Jadi jual lah. Dapat pahala. Ya. Begitulah. Asalnya nampak amal-amal dunia. Kerja biasa-biasa ni, kerjalah. Kerja ni amalan dunia. Kenapa kerja? Niat nak menyara, nak bagi nafkah, yang mana nafkah tu wajib untuk anak isteri. Dia dapat pahala. Jadi akhirat. Itulah yang lain-lain pun. Dengan sebab niat tadi tu. Sebab tu kita ni, Islam ni dia kaya dengan niat. Rugi orang Islam tapi tak guna kekayaan niat tu. Niat yang baik-baik, banyak-banyak, niat banyak yang baik-baik. Dalam apa cara sekalipun, ketika kita nak datang masjid ni, kat rumah niat apa? Apa yang kita niat kat rumah yang tu dapat. Nanti dia akan cerita kat sini, ada kisah. Kalau kita niat nak bangun, kemudian nak datang masjid, satu. Masuk masjid nanti nak niat i'tikaf, dua. Benda baik ni kat rumah lagi ni, masa celik-celik mata tu nak niat i'tikaf. Lepas tu nak solat qabliyah subuh. Sebab qabliyah subuh ni pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Kemudian nak solat subuh berjemaah, 4 dah. Kemudian nak duduk wirid zikir, lepas pada tu doa semua, 5 dah. Kemudian katalah nak masuk duit dalam tabung sikit, RM1, RM2, RM5, RM10. Kemudian kalau ada kuliah, dah tahu dah ada kuliah, nak duduk dalam kuliah sekejap. Kemudian baru balik. Jika dia datang, ketika niat tu dah dapat pahala dah. Jika dia datang, dia buat apa yang dia niat, dapat pahala lagi. Dia panggil pahala buat. Yang tadi pahala niat. Tapi kalau atas sebab-sebab tertentu, hujan ke apa tadi, hujan lebat ke tadi kan, hujan ke, dia naik motor tak boleh, angin kuat, hujan, basah nanti, tak jadi masuk balik rumah, padahal dah start motor dah ni, dah start kereta dah, kalau ada apa-apa masalah lah. Masuk balik rumah, sembahyang sorang-sorang, semua tadi dapat pahala. Semua yang dia niatkan tadi. Datang masjid, berjaya juga datang masjid. Datang imam dah takbir, tak sembahyang qabliyah, dapat dah pahala sembahyang qabliyah. Dah niat.
Tengok-tengok terlupa bawa duit, dah dapat dah pahala berapa ringgit dia niat tadi? RM10, dapat dah pahala RM10 walaupun dia tak buat. Apa lagi? Tak sempat nak wirid, sakit perut, tak wirid, dapat dah pahala wirid. Dia sakit perut, dia keluar. Lepas tu pula tiba-tiba anak call, ada siapa lah demam ke apa, kena balik, tak sempat, tak boleh dengar kuliah, dapat dah pahala duduk majlis ilmu. Gitu lah. Lepas tu duduk sampai ke sudah lupa niat iktikaf. Padahal duduk dalam masjid, dengar masuk majlis ilmu, dapat pahala majlis ilmu. Kalau dalam masa yang sama dia niat iktikaf, dapat pahala iktikaf lagi. Niat aja pun, tapi lupa nak niat iktikaf. Niat iktikaf yang paling susah nak buat sekali. Asyik lupa aja. Niat iktikaf senang je, tapi dia yang paling susah nak buat. Sebab asal masuk masjid mesti lupa nak niat iktikaf. Jadi walaupun terpampang besar nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saja aku i'tikaf dalam masjid ni kena Allah Ta'ala, tetap juga tengok gitu aja. Balik-balik Allah lupa nak niat i'tikaf, dapat balik i'tikaf dah. Sebab kat rumah tadi dia dah niat dah. Tu. Niat tu. Malah niat tu bukan. Perbuatan tu nampak perbuatan dunia. Dia niat kerana akhirat. Nak makan nasi, makan ni dunia bukan akhirat. Makan hukumnya harus. Makan tak ada hukum wajib, makan bukan hukum sunat. Kecuali makan kerana nak mati. Kalau tak makan mati. Maka masa tu baru wajib. Makan tu jadi wajib. Makan kalau dia tak makan menyebabkan nak semayang pun, nak berdiri pun bergetar kepala lutut, maka makanlah untuk kuatkan sendi-sendi. Maka makan tu jadi sunat. Kalau selain daripada tu makan hukumnya harus, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Yang selalu kita duk buat, sekejap lagi kita makan lagi, lapar. Tak lapar, kalau makan kenapa? Sahaja makan sarapan, mestilah makan, tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Harus hukumnya. Tapi kalau kita niat makan kerana apa? Nak kerja. Hari ni mana kerja? Kalau kerja lah. Nak kerja. Kerja kenapa? Kerja nak menyara keluarga. Kenapa pula kena sara keluarga? Itu nafkah, wajib tu sara keluarga. Maka makan jadi dapat pahala, jadi sunat. Gitu lah. Nampak macam dunia tapi dapat pahala. Dia jadi dapat pahala, malah dia jadi amal akhirat kerana niat je tadi. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan amal akhirat. Ni nampak macam semayang, nampak macam amal akhirat, bantu tolong orang, ada sedekah, nampak amal tu amal akhirat. Kemudian jadi ia daripada amal dunia, jadi tak dapat apa-apa. Dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Silap-silap dapat dosa lagi. Padahal amal tu amal akhirat. Nampak amal ibadah akhirat, nampak sangat. Sebab apa? Dengan sebab jahat niat. Sembahyang sebab apa? Biasa budak-budak lah, orang tua tak buat kerja gini. Sembahyang kerana terpaksa. Sembahyang kerana takut ayah ada kat belakang. Sembahyang kerana malu, kerana bapa mentua datang. Daripada datang dia pun biasa tak sembahyang sembahyang juga. Tu nampak amal akhirat tapi tak dapat apa. Mungkin juga tak dapat dosa dan tak dapat pahala, walaupun amal tu amal akhirat. Ataupun lagi teruk, dapat dosa. Dah lah pahala tak dapat, dosa. Nampak amal akhirat. Macam nak sedekah sama juga. Nak sedekah dengan tujuan apa? Nak suruh orang kata kat dia pemurah ke apa ke? Apa tujuan sedekah? Kalau lillahi ta'ala, selesai lah. Tapi amalan tu nampak amalan akhirat tapi dapat dosa, silap-silap. Silap-silap boleh dapat dosa dengan sebab niat tadi tu. Jadi hati-hatilah kita. Jangan kita ingat kita buat amal tu amal akhirat baik, pastilah selesai dah aku. Banyak buat baik, tak semestinya. Tengok niat. Itu adalah innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tu dengan niat. Wa innama, kalau sambung kepada hadis tu lah, dia tak ada dalam kitab kita ni, tapi sambungan hadis tu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Apa dia niat itu yang dia dapat. Faman kana hijratuhu ila dunya, kalau dia hijrah kerana dunia, au yusibuha, lupa dah hadis tu, ataupun makna je ingat, ataupun dia nak hijrah tu kerana perempuan, maka dia dapatlah perempuan. Ni kisah-kisah Nabi hijrah tu. Tapi kalau hijrah kerana Allah dan Rasul, dapatlah Allah dan Rasul. Sebab dalam hijrah Nabi, ramai orang ikut tau. Nabi keluar, yang terakhir sekali Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Nabi keluar, para sahabat keluar dulu, pergi ke Yathrib atau Madinah. Keluar tu berombongan-rombongan juga, tapi rombongan kecil-kecil je. Jadi ada seorang ni, dia
nak pergi Madinah juga, tapi bukan sebab nak hijrah, dia sebab nak kahwin. Dia ada awek kat sana, nak kahwin kat sana. Jadi kalau dia pergi seorang-seorang kan bahaya, kalau berjalan jauh-jauh seorang-seorang. Maka dia tumpang hijrah para sahabat, tumpang. Maka Nabi pun kata innamal a'malu binniyat. Setiap orang akan dapat apa yang dia sesungguhnya setiap amalan tu bergantung pada niat. Dan setiap orang dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat nak perempuan, dia dapat, memang dia kahwin. Dia memang dia kahwin akhir sekali. Tapi adakah dia dapat Allah dan Rasul? Tak dapat lah, sebab niat dia gitu. Sambung lagi, maka sayugianya bagi barang siapa hendak berbuat satu kebajikan. Siapa nak buat baik, yang mana nampak tu nampak baik, bahawa menghadirkan akan niat, mestilah kena niat. Okey, habis tu nak niat macam mana? Maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala, niat lillahi ta'ala. Apa saja kita buat niat lillahi ta'ala, baru dapat pahala. Kerana niat itu kepala segala amal. Niat tu kepala lah segala amal. Kalau kita tengok, sebab apa disebut kepala? Kalau kita tengok, badan kita ada kaki, ada tangan, ada badan, ada kepala. Dalam banyak-banyak tu, yang paling penting sekali kepala. Sebab kalau kepala tak ada, amalan tu tak guna, sebab mati. Dah mati. Jadi sebab tu dia kata niat itu kepala segala amal. Salah niat, tak guna satu badan. Tak ada kepala, tak guna satu badan. Salah niat, tak guna semua apa yang kita buat. Iaitu asalnya asal mana-mana ibadah, mana-mana kebaikan yang kita nak buat, asalnya ataupun tapaknya, asasnya adalah niat. Mula-mula niat dulu. Dan yang lain lepas pada tu baru buat. Mula-mula niat baru buat. Lepas pada tu yang lain dibinakan atasnya. Lepas pada tu dibinakan atas niat tadilah. Memang betul pun kalau kita fikir. Niat nak makan, mula-mula niat dulu. Lepas tu apa yang kita buat selepas tu dibina atas niat itulah. Okey, bila niat nak makan, kita pergi bangun. Bangun tu sebab nak makan. Pergi berjalan tu sebab nak makan. Asasnya niat. Berjalan-jalan, buka tudung saji. Gerakkan tangan kita, ambil, masuk dalam mulut, kunyah, telan. Selepas daripada niat nak makan, semua lepas pada tu dibina atas niat tadi. Takkanlah niat nak makan, lepas tu pula pergi masuk toilet, duduk dekat tempat buang air tu. Itu bukan salah tu. Kenapa? Niat dia tu, niat nak makan, bukan situ tempat dia. Maka tak betul dia tu. Jadi kalau niat nak makan, perbuatan dia selepas pada tu semua berkaitan dengan niat dia tadi tu. Itu kepala tu. Innamal a'malu binniyat tu. Iaitu asasnya. Dan yang lain lepas pada tu dibina atas barang siap. Dibinakan atasnya. Barang siapa membukakan atas dirinya penat kebajikan. Bahasa dulu. Barang siapa yang membuka atas dirinya penat kebajikan. Siapa yang bersusah payah, bahasa sekarang ni, dia buka dirinya untuk susah payah tu buat kebajikan. Dibukakan Allah atasnya 70 penat kepada petunjuk. Allah buka ada 70 hidayah. Kita bukan senang nak dapat hidayah ni. Kalau kita bersusah payah buat satu kebajikan, Allah buka 70 hidayah, petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya penat kejahatan, bersusah payah dia nak buat jahat. Dia nak buat jahat dengan nak buat baik, nak buat jahat. Payah nak buat jahat lagi sebenarnya. Susah nak buat jahat lagi. Tapi kita disolek. Kita nampak buat jahat tu lagi mudah. Kerana kita disolek oleh setan. Setan solek. Benda-benda jahat nak buat susah. Bukan senang. Susah, rugi, penat. Tapi disolek oleh syaitan, nampak dianya indah. Syaitan disolekkan. Dia pakaikan celak dia daripada air kencing dia. Nak berjudi susah sebenarnya. Sebelum nak berjudi kena ada duit, kena ada modal, kena kerja dulu. Lepas kerja dapat duit.
Lepas tu nak pergi berjudi tu. Nak pergi berjudi tu ada perasaan bersalah dalam hati. Lepas tu pula orang tak suka. Isteri sebenarnya tak suka. Maka dia kena sorok. Kan susah. Lepas tu pergi-pergi. Berjudi lagi. Susah lagi. Nak kena fikir tu. Nak kena main kad ke. Nak kena fikir tu lagi. Kemudian kalah. Judi ni mana boleh menang. Mana boleh kaya. Tak ada orang kaya pun dengan berjudi. Habis duit. Susah. Habis duit. Balik pula kena masalah lah. Macam mana nak makan nak apa semua. Duit dah habis. Dan akan datang. Dapat duit lagi yang lain. Syaitan solek lagi. Nampak indah lagi. Gitu lah. Susah sebenarnya. Nak buat baik senang aja. Nak buat jahat je yang susah. Nak berzina susah sebenarnya. Kena cari orang dulu. Yang orang yang zina tu susah. Tak semua orang nak berzina. Punyalah susah. Lepas pada tu kena buat sorok-sorok. Kena pergi hotel ke apa buat sorok-sorok. Susah. Kalau orang kahwin suami isteri kan senang. Tak payah sorok-sorok. Lepas tu pula dalam keadaan takut semata-mata. Takut dalam hati. Sebab takut ada pencegah maksiat ke. Takut. Dan risikonya tinggi. Lepas tu kalau mengandung ke apa ke, panjang cerita dia. Tapi syaitan solek. Nampak itulah indah. Yang ada kat rumah tu nampak tak indah. Padahal itu yang senang aja. Itu yang halal. Begitulah. Nampak yang buruk tu indah, syaitan solek gitu. Jadi dia bersusah payah. Barang siapa membukakan atas dirinya penat kejahatan, bersusah payah nak buat jahat, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khazlan. Allah buka 70 pintu khazlan. Apa khazlan ni? Yakni tiada dapat petunjuk. Allah tutup hijab. Tak nampak yang baik. Tak dapat. Apa benda petunjuk-petunjuk ni? Buat baik Allah bagi 70 petunjuk. Buat jahat Allah tutup petunjuk tu. Yang kita dok baca doa tu lah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Itulah petunjuk. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau nampakkan aku haqqa haqqan. Nampakkan aku yang betul, yang benar itu benar. Itulah hidayah. Lepas tu warzuqna, kau rezekikanlah kami tiba'ah, untuk ikut, untuk follow, untuk ikut hidayah yang nampak tadi, untuk ikut nampak yang benar itu benar. Kalau wa arinal batila batilan, dan kau nampakkan aku yang salah tu salah. Warzuqna ijtinabah, rezekikan aku untuk menjauhinya. Zaman sekarang ni yang betul kadang-kadang nampak salah, yang salah nampak betul. Memang sekarang gitu. Kita perlukan sangat hidayah supaya yang betul tu kita nampak je betul. Mata kita gitu, campur setan lagi, perangai kita lagi, lebih-lebih lagi media sosial. Kalau kita baca dalam media sosial, yang betul nampak salah, yang salah nampak betul. Begitulah kalau kita perasan. Maka kita perlukan hidayah. Baru ada orang hantar, imam ditangkap kerana dituduh cabul ke apa. Masuk berita lagi. Tengok betul ke tak betul? Tak tahu. Baru dituduh masuk mahkamah, baru tangkap. Tengok orang komen. Saya tengok komen, malah baca tu. Dia kata, tengok imam-imam sekarang. Kejap, baru dituduh, baru ditangkap. Boleh jadi fitnah, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tak tahu. Jadi dalam Islam kita tak boleh kata dia salah selagi tak terbukti salah. Jadi yang komen tu, satu komen baik pun tak ada. Saya tengok ada 1K komen. Sajalah nak tengok. Allah. Tengoklah zaman sekarang, tengoklah lebay, tengoklah mula keluar macam-macam dah. Yang orang memang dah tak suka dah. Memang dah tak suka, terus keluar. Inilah akhir zaman, inilah apalah. Imam pun tak boleh percaya, ustaz pun tak boleh percaya. Dah keluar habis kat bawah. Kejap. Apa benda yang kat atas yang 2-3 minit dia ambil daripada TV apa tah? Berita TV3 ke TV apa? Kena tangkap. Lepas tu jalan tunduk gitu Malu kan dalam video tu jalan tunduk gitu. Malu Lepas tu kata, memang dia daripada awal-awal jalan memang tunduk macam tu memang rukuk memang jalan rukuk. Macam-macam disindir. Sedangkan baru
tangkap, baru dituduh. Dia kena jawab dulu. Lepas jawab apa semua, bicara apa semua, baru tahu betul ke tak betul. Tapi orang yang dah duduk dalam dunia media sosial ni, dia dah terus nampak bila dituduh salah dah. Tu baca doa ni banyak-banyak. Zaman ni zaman fitnah. Dosa tu, semua yang cakap begitu beratur dengan depan dia tu. Nanti beratur dekat padang mahsyar nanti untuk settle dengan dia, minta maaf. Waktu tu agak-agak dia nak maaf tak? Dia tak maaf dah. Boleh nak maaf, bayar. Bayar pakai pahala. Itu yang Nabi kata, tahukah kamu siapa yang muflis? Sahabat kata, tak ada dinar, tak ada dirham, itulah muflis. Nabi kata tiada. Orang yang muflis, orang yang dia bawa banyak amal dia ketika dia mati, ketika padang mahsyar. Tapi sampai padang mahsyar dia nak bawa, nak timbang kosong. Akhir sekali dosa lebih banyak daripada pahala. Sedangkan banyak yang dia buat kat atas dunia. Ni orang muflis. Ramai orang muflis media sosial ni. Padahal kalau kita fikir balik, kita dengar dituduh akan dibicarakan minggu depan, bulan depan akan dibicarakan. Kita boleh dengar elok-elok, benda tu tak settle lagi. Benda tu baru ditangkap. Tapi hati kita macam mana, automatik kata Allah teruknya. Teruk, sabar dulu. Allah, apa nak jadilah zaman sekarang. Sabar dulu, baru dituduh. Tu lah. Allah tutup dah tu. Ni, sesiapa yang niat dia buat sesuatu perkara, bukan niat yang baik, Allah tutup 70, Allah tak bagi 70 hidayah, pintu hidayah, dan Allah tutup. Ini antara tak nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia tak nampak. Yang benar dia nampak salah, yang salah dia nampak benar, yang tak tahu lagi pun dia dah nampak salah dah. Padahal tak tahu lagi. Kita tu perhati, cuba tengok. Kadang-kadang tak sedar tu, dia tak sedar. Seorang pun tak ada kata, ataupun siapa yang nasihat, dia baru dituduh, baru kena tangkap tadi. Tunggulah bicara, habis bicara barulah nak cerita apa. Tengok sekarang ni, nampak sangat Allah tutup hidayah tu. Allah tutup hidayah. Hidayah ni bukan kita nampak benda baik kita buat, tak. Hidayah termasuk juga kita nampak yang benar itu benar, itulah hidayah. Yang salah itu salah. Kadang-kadang dah salah, dah jatuh hukuman dah pun, kita kata tak betul pula. Kita ni pelik Kita kata mahkamah pun bukan betul pun, entah ada. Kita duk main tuduh, padahal dah dibuktikan dah. Kita kata dia betul pula, sedangkan dah terbukti salah. Pening kita ni. Yang tak terbukti apa-apa kita kata salah siap-siap. Yang dah terbukti kita kata dia tu betul, yang salah tu mahkamah. Pelik kita ni. Tu lah. Ini Allah tutup. Kita tengoklah. Aku nampak jelas benda tu tak betul cara kau fikir ni. Dia tak nampak. Betul lah. Betul lah dia kata dia betul. Kita nampak salah jelas-jelas. Kenapa dia tak nampak? Pelik kita. Kenapa dia tak nampak? Sebab Allah tutup. Banyak-banyakkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, kau anugerahkanlah kepada aku dapat melihat yang benar, yang hak itu hak. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikan aku untuk ikut. Kadang nampak benda tu baik, tapi tak ada rezeki nak ikut. Ada. Nampak bagusnya solat Jumaat, tapi tak boleh datang pun. Ada. Dalam hati bila lah nak, tapi banyak kerja tak boleh. Ada. Dia nampak benda tu baik tu baik, tapi dia tak boleh nak buat. Itu dia panggil taufik. Tu taufik. Jalan tu dia tak nampak untuk buat, tapi dia nampak yang baik tu baik. Tapi tak ada taufik. Ada orang nampak jahat tu jahat, mana ada hidayah lah kat situ. Minum arak tu jahat, berjudi tu jahat, nampak yang jahat itu jahat, tapi tak boleh nak lari sebab dah biasa sangat. Tak boleh nak lari, duduk minum arak juga tak boleh, duduk isyak dadah juga ke, duduk berzina juga ke, kan? Tak boleh nak lari, apa-apalah duduk mengumpat juga, sebab dia tak boleh nak lari, sebab dah biasa sangat. Dia nampak yang salah itu salah. Maknanya dia ada hidayah, cuma tak ada taufik aja. Kita nak taufik dan hidayah. Banyakkan baca doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan barang siapa membukakan atas dirinya penat kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu khazlan. Allah buka 70 pintu kejahatan, yakni tiada dapat petunjuk. Maka penat kebajikan itu daripada baik niat. Macam mana bersungguh-sungguh untuk buat kebajikan tu daripada niat yang baik.
Dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Maka betulkanlah niat kita. Kadang-kadang kita nak tegur orang pun, kita tegur tu dengan nada insaf. Jangan tegur dengan nada dia kena, sebab dia gini, bila kita nampak kesalahan, kejahatan orang, keburukan orang, itu sebenarnya adalah cermin diri kita. Itu cerminan diri kita. Sebab macam mana kita boleh nampak Allah jahatnya, kita letak kita gitu, sebab tu kita boleh kata jahat. Sebab tu lah, kalau bila kita tengok kejahatan tu dan kita tengok Allah jahat, kita rasa nak kata jahat, sebenarnya itu cerminan diri kita. Sebab orang yang baik, dia akan nampak semua baik, dia akan bersangka baik dalam semua keadaan. Tapi kalau dia boleh nampak Allah jahatnya, sebenarnya kat hati dia ada benda tu, cuma dia tak keluar je. Sebab tu dia boleh mash. Dia tengok jahat, dia ambil dalam hati dia, cakap, oh sama, oh ini jahat, sebab ada dalam hati dia. Jadi sebab tu bila kita tengok astaghfirullahalazim, 2 kali astaghfirullahalazim. Yang pertama, perbuatan itu jahat. Yang kedua, dia kata dia pun jahat. Ada benda tu dalam diri aku, sebab tu aku boleh nampak. Kalau lah tak ada dalam diri aku benda tu, aku tak nampak, aku nampak baik aja. Aku nampak benda tu baik aja. Sebab aku nampak benda tu jahat, mana ada dalam diri aku yang tersorok. Sebab tu aku boleh kata benda tu jahat. Jadi bila perbuatan itu jahat, kita ada amal ma'ruf nahi mungkar. Ada pencegahan mungkar di situ. Yang pertama, cegah mungkar kita dulu. Mudah-mudahan aku tak buat, walaupun benda tu ada dalam diri aku. Tobat dulu diri sendiri. Lepas tu kita pun pergi tegur dia. Kena tegur juga, sebab benda tu benda mungkar. Masa nak tegur tu agak-agak tegur, engkau ni, ada tak tegur gitu? Mesti tak ada. Mesti tegur tu dengan nada insaf. Sebab kita tahu kita ada dalam ni. Lepas tu kita boleh. Tapi kadang-kadang cara tegur pun salah. Tegur tu tegur menghina, tegur menyindir, sindir. Tak boleh tu. Tak boleh gitu. Sebab masa kita boleh nampak kejahatan itu satu kejahatan, sebenarnya dia ada dalam diri kita. Sebab tu kita boleh nampak. Sebab tu kita boleh tahu. Macam mana kita boleh yakin Allah teruknya, jahatnya? Macam mana kita boleh tahu? Sebab ada dalam diri. Kalau tidak, kita akan nampak tak betul loh, sekadar gitu aja. Tapi rasa hati kita benda tu jahat, teruk sungguh, sebenarnya ada dalam hati kita. Kejahatan itu ada dalam hati kita. Maka istighfar untuk kita dulu, baru kita pergi nahi mungkar dengan insaf. Kita tu cakap dengan insaf, bukan dengan niat menghina, menyindir. Tu yang berlaku sekarang. Tambah-tambah media sosial, hati-hatilah dekat media sosial ni, takut tengok ni. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, bila dia niat baik, diberi pahala atasnya. Niat je dapat pahala dah. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, walaupun tak buat, yang cerita tadi lah, dia niat baik, dia niat nak buat sungguh-sungguh, seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la. Nanti kejap yang tu dulu. Jadi jika tiada ia berbuat dia akan sekalipun, dia niat nak buat tapi tak buat, dapat pahala juga. Dia sebenarnya ada sedikit perincian. Dalam diri kita, dia panggil khatir. Dia panggil hajiz. Sebelum tu hajiz, yang kita kata aku nak, ataupun bahasa Melayu panggil niat. Sebenarnya dia ada beberapa tingkatan. Yang pertama dia panggil hajiz. Hajiz ni lintasan yang ringan. Nak buat tapi macam tak kuat sangat. Dia niat nak tapi tak kuat sangat. Dia panggil hajiz. Kalau letak peratus, kita letak 20% lah, 20%. Kekuatan nak tu, kekuatan niat kita nak tu. Yang lebih tinggi lagi dia panggil khatir, 35% gitulah kekuatan tu. Masih lagi tak sampai separuh, tapi kita panggil nak juga, tapi kekuatan tu nak gitu. Khatir ni yang syaitan duduk masuk kat situ. Syaitan duduk bisikkan dekat khatir ni lah. Syaitan tak boleh paksa kita buat jahat. Syaitan hanya boleh bisikkan, dia panggil khatir, dekat diri kita. Bisikan tu pula kekuatan dia 30%, 35% je, tak kuat pun. Sebab tu bila kita dakwa syaitan nanti dekat padang mahsyar, syaitan kata aku tak suruh kau buat, aku tak paksa kau buat. Sebab tahap khatir, tahap 30-40% itu sekadar nak yang tak kuat. Nak, suruh tapi tak kuat. Syaitan tak mengaku, kata kau buat sendiri. Maka setelah berlaku perbicaraan betul, kita tak boleh salahkan syaitan. Kita yang salah dan kita akan dihukum kerana perbuatan tadi. Walaupun hakikat sebenarnya syaitan yang suruh tu bisik tu tengok tahap. Jika tahap hajiz
adalah 20% je kekuatan tu, tak dikira salah lagi. Sebab tak buat, baru ada nak aja baru. Tapi nak tu sangat ringan. Kalau khatir, kuat sikit, masih lagi tak dikira. Hadisun nafsi 50-50. Hati bercakap dengan diri sendiri. Nak buat ke? Nak buat juga. Tapi kekuatan dia 50. Masih lagi tak kira dosa. Pahala pun tak kira lagi masa tu. Dosa pahala pun tak kira lagi. Masa niat yang niat hajis, niat khatir tadi pun tak dapat lagi pahala. Kan kita kata niat buat baik dah dapat kan? Ada niat lepas ni nak sedekah, berapa kekuatan niat yang nak tadi tu? 20%, tak dapat pahala. 30 tak dapat, 50 tak dapat. 50 tu 50-50. Nak ke tak nak? Nak kot. Tak apalah, nantilah gitu gini kan. Tak dapat. Tak dapat pahala lagi walaupun kita panggil dah niat. Kemudian kuat lagi pada tu. Dia panggil hammun. Yang ini kuat dia berapa? 70 lebih kot. Kuat. Yang ini yang dapat pahala. Yang ini niat dapat. Kekuatan dia nak tu 75%. Nak ni. Nak tu 75. Maka kat situ yang dah dapat pahala. Kekuatan. Dan kalau nak buat jahat, hajis tak dapat dosa. Kekuatan tu terlalu sikit. Khatir pun tak dapat dosa. Hadisun nafsi pun tak dapat dosa. 50-50 tak dapat dosa lagi. Kalau nak buat jahat tapi 50-50 tak dosa lagi. Hamun 70 nak buat dosa tak dapat juga. Tak dapat dosa. Tak dapat dosa di situ. Sebab baru 70 nak buat jahat ni. Nak buat jahat, nak merompak, nak mencuri, nak berjudi, nak berzina, nak minum arak, nak apa, nak buat jahat ni. Nak mengumpat, nak apa. Tapi kekuatan dia 70. Kejahatan tadi, tak dapat dosa. Tapi kalau nak buat baik, 70, dia panggil himmah hasanah. Kebaikan yang kita nak buat, dah dapat pahala. Ni kat sini yang buat niat nak buat dosa, tak dapat dosa. Niat nak buat baik, niat nak buat jahat, tak dapat dosa lagi. Niat nak buat baik, dah dapat pahala. Dekat ni 70% kekuatan tu. Dia panggil himmah hasanah, himmah sayyi'ah. Himmah sayyi'ah nak buat jahat, tak dapat dosa lagi. Niat nak buat baik, himmah tahap 70%, dah dapat pahala. Ada satu lagi lebih kuat daripada tu. Dia panggil azam. Yang ni 90. Azam tu 95. Tapi tak buat lagi, baru azam. Tapi azam kuat. Yang ini kalau niat nak buat pahala, yang itu dapat pahala lah kalau niat nak buat baik. Dan niat nak buat dosa pun dapat. Jangan kata tak apa, baru niat nak buat dosa tak buat lagi, maka tak dapat dosa. Tidak. Tak sama. Kalau nak buat dosa tu tahap azam, dah dapat dah dosa. Tahap 95%, cuma tak buat je lagi. Tapi Allah nak buat sangat dah, dosa dah dapat. Yang tak dapat dosa dekat tadi tu, dekat 70% kekuatan nak buat. Jadi kat situlah kemurahan Allah. Bila kita nak buat baik, dalam 70% punya kekuatan dah dapat pahala. Bila kita nak buat, kalau nak buat jahat, kekuatan nak buat jahat tu 70%, tak dapat dosa lagi. Tapi kalau nak buat sungguh, lelalah, nak buat sungguh-sungguh dah. Nak buat dah ni. Cuma tak buat je lagi. 95 dapat dosa dah. Kena taubat dah. Dah buat, dapat dosa lagi. Okey, yang ini yang kata, dia kata kat sini, maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi atasnya pahala. Yang ni dekat 70% tadilah, himmah hasanah tadi. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, walaupun dia tak buat, tapi dia kena ada kekuatan untuk nak buat tu 70%. Okay? Seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la. Sempat baca satu hikayatnya. Musnad Abi Ya'la, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala, bagi malaikat hafazah, malaikat yang mencatat ni lah, pada hari kiamat, surat olehmu, tulis olehmu bagi hamba-Ku begini-begini daripada pahala. Buku catatan sebelum diserah pada kita ada dekat malaikat hafazah yang ditulis oleh Raqib Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib Atid kan? Ada kata Raqib Atid, ada kata tidak, Raqib Atid. Tak kisahlah nama malaikat tu apa.
Nama mereka Raqid dan Atid ataupun Raqid Atid, Raqid Atid. Okey, tak apalah. Raqid Atid tu satu nama. Bukan Raqid satu, Atid satu. Jadi lepas dah tulis, dah ada buku dah. Buku catatan tadi tu. Dapat tangan kanan, dapat tangan kiri tu dalam surah Waqiah tu kan. Kemudian sebelum bagi kat kita, malaikat hafazah ni dia pegang. Sebelum bagi, Allah kata, tulis pahala ni sebelum kau bagi. Tulis pahala ni. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan yang demikian itu daripadanya. Kami duduk dengan dia 24 jam. Dan kami tak tahu pun dia buat. Yang kau suruh tulis ni, tulis bersedekah, tulis pergi haji, tulis ni macam-macam. Sedangkan kami duduk dengan dia 24 jam. Kami yang tukang tulis. Kami tak nampak pun dia buat. Kenapa kena tulis? Malaikat tanya. Dan tiada dalam suratannya. Dalam suratan pun tak ada yang tempat kami tulis ni. Maka firman Allah Ta'ala, bahawasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Sebab dia niat nak buat dah. Jadi niat, Allah tahu. Malaikat tak tahulah. Kita nampak tahu kita. Malaikat tak tahulah niat kita. Malaikat kan tak tahu juga benda gaib. Malaikat juga ada tentera Allah je. Dia makhluk, maka dia tak tahu apa yang dalam hati. Allah je tahu yang dalam hati. Sebab tu malaikat akan tulis lah kalau jahat apa semua, hati tu malaikat tak tahu. Sebab tu kadang-kadang nampak jahat tapi lah kali jadi baik. Mari kita baca satu hikayat. Saya ingat nak kena berhenti dah. Tapi sebab ada satu hikayat ni, bacalah dulu hikayat cerita. Hikayat yang kedua kita baca akan datang. Cerita bahawasanya dua orang bersaudara. Adik-beradik atau bersaudara, adik-beradik ataupun kawan-kawan bersaudara. Adalah salah seorang daripada keduanya abid yang berbuat ibadah. Salah seorang dia memang abid. Abid ni seorang yang banyak beribadah. Dan yang satu lagi, seorang lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dan syahwat keinginan nafsunya. Dia jahat sikit. Dia ikut nafsu je, makanlah apalah, semualah buat yang jahat. Dua orang ni, seorang baik, seorang jahat. Dan adalah yang abid itu cita hendak melihat iblis. Oh, kita tak payah cerita-cerita nak lihat iblis lah. Tak payah jumpa lah. Bukan main, mana iblis? Main sini, aku nak lawan. Jangan. Dia banyak ni weh. Dia banyak apa, tipu daya weh. Maka pada satu hari melihat ia akan iblis. Dan berkata iblis baginya. Lepas melihat iblis tu, mungkin iblis tu menyerupai lah. Menyerupai manusia. Dia panggil apa lah? Menyerupai. Tasyakkul dia panggil. Menyerupai. Kata iblis pun mula nak kata kat dia, hai, menyesal atas engkau, ruginya engkau. Telah engkau sia-siakan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau. Setan pun cuba cakap kat dia, engkau 40 tahun itu tak boleh, ini tak boleh, menegah diri engkau, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Rugi engkau, hidup hanya sekali. Dah 40 tahun dah. Dan memenat akan badan engkau. Penat-penat semayang berdiri kan, semayang puasa kan, semua penat. Padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Ghalibnya mati umur 80 lah, dia kata gitu. Maka ada baki 40 je lagi. 40 tahun kau dah rugi dah. Maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginan. Alah, cukuplah tu, dah ibadah banyak lah. Tak adalah ayat iblis ni macam ni. Ikutlah nafsu pun tidak. Adalah cara dia nak ni, nak hasut tu. Maka berkata yang abid pada dirinya, betul juga. Gitu kan? Betul juga. Aku hendak turun pergi muafakat dengan saudaraku di bawah. Itu pada makan minum dan segala yang lazat-lazat. Nanti aku nak jumpa saudaraku ni lah. Dia memang ikut nafsu aja. Kali ni aku nak ikut follow dia lah. Okay? Pada masa 20 tahun. 20 tahun cukup lah. Sebab aku ada 40 tahun lagi. Ni lah. Inilah setan punya kerja. Ini lah setan punya kerja. Alah, relax dulu. Ada lagi. Lambat lagi nak mati. Lambat lagi. Tahu-tahu mati masuk kubur. Apa? Alhaakumut takasur. Kamu telah dilalaikan. Ni lah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kubur. Baru sedar. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan macam tu. Summa, kemudian kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi, jangan macam tu. Rugi nanti. Kamu akan menyesal. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tak, kau tak boleh faham-faham lagi dengan ilmu, dengan
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Tak dapat faham lagi dengan ilmu yakin ke? Ilmu tak dapat. Kan kita ada ilmu, iaitu ilmunya setiap orang mesti mati. Walaupun tak lalu lagi. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kemudian habislah. Takkan nak kena tunggu hakul yakin, betul-betul mati, tak guna dah waktu tu. Ni dilalaikan lagi tu 20 tahun je, 20 tahun je. Lepas tu kita tu sebab tu bila nak sambut hari jadi tu, jangan sambut hari seronok, sambut dalam kesedihan. Sebab nyawa kita Allah dah tentukan dah. Nabi kata 60-70 umat aku, dan umur Nabi 63. Kita letaklah umur kita dengan umur Nabi sama. Kalau umur Nabi 63, sekarang dah 40, masa nak sambut hari jadi ke-40 tu, maknanya ada 23 tahun lagi. Sedih ke seronok? Sibuk nak beli kek sedap-sedap. Kek ni berapa ni? 100. Ada tak kek yang 200? Ho. Sebab apa? Nak seronok ni. Sedangkan kek 100 beli RM30 dah. Sebab tahun lepas sambut ada lagi 24 tahun. Tahun ni sambut balance baki nyawa aku lagi 23. Akan datang 22. Makin pendek makin sedih lah. Makin kecil lah kek tu. Kenapa makin kecil kek ni? Kerana kita hidup tak lama. Sebab dia sedar diri. Ini lagi nak sambut hari jadi, lagi nak hadiah tu, nak macam tak nak mati-mati. Mana hadiah aku? Mana bila nak belanja aku hari jadi ni? Patutnya kalau dia sedar gitu, main sini. Hari ni hari jadi aku nak belanja. Sebab apa? Ingat mati lagi berapa tahun? Kalau kita ambil umur Nabi 63. Lagi 5 tahun. Lagi banyak belanja orang makan. Bukan nak suruh orang belanja, bukan suruh orang bagi hadiah, kita bagi hadiah. Kalau kita insaf, tengok tu dengan insaf. Kalau tengok hari jadi ni hari aku, yang itu yang menyebabkan makin besar. Ini sepatutnya buat apa? Buat tahlil. Hari jadi buat tahlil lah. Apa hal? Nak ingat mati siap-siap. Jarang buat tahlil lagi jadi. Tahlil untuk orang lama lah, bukan untuk dia. Dia tak tahlil lagi. Buat apa ni? Buat hari jadi ni, hari ni hari ulang tahun. Kenapa? Nak buat tahlil lah. Doa selamat tak nak doa selamat. Nak buat tahlil. Tak buat tahlil. Semajat ke bagi? Tak ada. Buat tahlil. Kenapa? Buat tahlil untuk orang dulu supaya aku ingat aku nak mati tak lama dah. Pelik lah kalau buat gitu. Jadi tak seronok lah sambut. Tak seronok nak sambut hari jadi. Sepatutnya tak seronok sepatutnya. Tapi kita seronok. Setan kan tu. Dia tukar. Setan ni, iblis ni. Okey, sambung cerita. Dia kata 20 tahun. 20 tahun kau mati umur 80. Sekarang dah 40. 20 tahun buat ikut nafsu dulu, balance baki 20 tahun yang akhir nanti itulah. Macam boleh hidup je. Macam confirm je boleh hidup. 20 tahun. Kemudian aku taubah dan aku perbuat ibadah pada 20 tahun yang tinggal lagi. Baki 20 tahun last nanti taubatlah. Ramai tak orang jadi? Ramai lah. Kerja dulu. Nanti pencen nanti barulah start nak datang surau masjid. Ni ramai sangat-sangat. Setan tu, iblis duk hasut. Sedangkan bila dah tua nanti, masuk sakit lutut, sakit itu, sakit ini, tak pergi juga. Lepas tu anak bawa datang cucu, tak ada orang nak jaga cucu pula. Sampai ke mati tak mengaji, tak datang masjid surau. Lepas tu pula nak apa, ada yang ni sambung kerja lagi. Dulu jawatan besar, bila dah pencen adalah orang bagi jawatan yang okey lah, kerja ringan, sambung kerja sampai mati. Itulah. Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Dia pun turun, maksudnya pergi dekat saudaranya dengan niat nak buat jahat. Dan saudaranya yang di bawah juga, dan saudaranya yang di bawah jaga ia daripada mabuk arak. Yang saudara dia seorang ni kan memang dah buat ikut nafsu, buat jahat dah. Dia baru jaga daripada mabuk arak. Dia minum-minum mabuk, maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Allah teruknya dia sedar-sedar daripada mabuk tadi. Sesungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya. Dia kencing, habis penuh hancing badan dia masa mabuk kan. Mana dia sedar. Padahal ia tercampak atas bumi, lagi di dalam kelam. Entah mana dia duduk tak tahu, gelak gelita. Okay? Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat dan saudaraku di dalam taat ibadah. Saudara aku dia buat ibadah, Allah, hai, aku ni jahat buat dalam ni. Dia sedar itu. Maka aku masuk neraka dan ia akan masuk syurga nanti. Kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat ibadah serta saudaranya. Nak join saudara dia. Padahal saudara tadi nak join dia. Maka naik ia kepada saudaranya, maksud pergi dia kepada saudaranya atas niat taat. Dengan niat taat dan ibadah, nak buat ibadah.
dan turun saudaranya atas niat maksiat, maka tergelincir kakinya, jatuh atas saudaranya, maka mati keduanya, dua-dua mati kat situ juga. Maka dihimpunkan abid atas maksiat, mati su'ul khatimah tu. Dan dihasyarkan yang asli itu, yang maksiat itu atas niat taat dan ibadah, mati husnul khatimah. Itu kita doa. Kita nak, ya Allah, tutupkanlah hidup aku ni, last kematian sebelum mati tu, dan mati aku tu dipanggil husnul khatimah, mati baik. Tapi kita tak nak su'ul khatimah, mati buruk. Maksud mati baik, mati buruk ni hujung hayat tu lah, penghujung hayat. Penghujung hayat je. Kerana kita di petanda kita ni baik dekat akhirat ataupun tidak, penghujung hayat. Ujung. Kalau hujung kita baik, maka baiklah lepas tu. Hujung kita jahatlah. Lepas tu kita minta doa tu. Husnul khatimah ni pengakhiran yang baik. Kenapa kita tak minta masa hidup bukan pengakhiran yang baik? Masa sekarang ni tak hidup lagi, kita minta yang hujung. Kerana itulah tanda dia. Ujung baik-baik. Ujung tu ahli surah masjid, baik lah. Ujung tu ahli maksiat, tak baik lah mati dia. Walaupun ketika dia hidup awal-awal tu, muda-muda dia baik. Sebab kita nak ujung. Oleh kerana kita tak tahu bila kita punya hujung, maka kena buat baik sentiasa. Tak boleh kita kata nanti, tua-tua nanti baru nak buat baik. Tak apa, baik ujung yang penting. Kalau sampai ujung. Kalau tak sampai, buah kelapa pun bukan semua jadi kelapa. Ada kan jatuh-jatuh kat bawah, buruk. Ada yang jatuh masa muda, tak ada isi pun. Ada yang cantik jatuh masa dah ada isi yang cantik. Ada yang tua-tua tak jatuh lagi, tak mati-mati umur 100. Ada. Bila nak mati ni tak mati. Ada. Kita tak tahu bila penghujung kita. Maka kena buat baiklah sentiasa. Cuma kita nak penghujung tu baik. Tu yang kita nak. Kita tak nak penghujung. Mana nak tahu penghujung baik, penghujung buruk? Tadi niat dia tadi. Niat nak buat maksiat, mati buruk. Niat nak buat baik, lepas tu mati baik. Gitu lah. Kita nak penghujung. Sedikit kisah. Ada kisah hikayat yang kedua, kita bacakan datang. Hikayat yang kedua panjang juga. Cerita kisah yang kedua. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.